Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidina wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi al-alim al-allamah Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, yang mana kita telah sampai pada bab yang ke-23, Al-Babus Salis wal Ashrun fi Fadilatit Taubah, ya, bab yang ke-23 pada menyatakan kelebihan taubat. Jadi bab yang ke-23 ini pada menyatakan kelebihan taubat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, taubat oleh kamu kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu adalah firman Allah dari surah At-Tahrim ayat yang ke-8 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, hai mereka yang beriman, mereka itu taubat olehmu kepada Allah akan taubat yang nasuha. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan taubat yang nasuha itu? Di sini dijelaskan, kata Hasan Basri radhiyallahu anhu, bermula taubat nasuha itu, iaitu menyesal dengan hati dan istighfar dengan lidah, dan meninggalkan maksiat dengan segala anggotanya, dan cita bahawa tiada kembali kepada maksiat selama-lamanya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan taubat nasuha, ya, sebagaimana kata Hasan Basri rahimahullah, bermula taubat nasuha itu pertama sekali perlu menyesal, dan menyesal ni adalah pekerjaan hati, ya. Menyesal tu maksudnya kita menyesal lah, maksudnya kita rasa bersalah, ya, melakukan
kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan itu, dan penyesalan itu mesti terbit daripada hati, ya, kekesalan, ya, atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Dan seterusnya pekerjaan yang dilakukan dengan lidah, iaitu istighfar, ya, istighfar diucapkan dengan lidah, dan istighfar dengan lidah, dan meninggalkan maksiat dengan segala anggotanya, dan seterusnya anggota tubuh badannya memainkan peranan, ya, iaitu dengan meninggalkan segala kemaksiatan yang pernah dilakukannya, dengan berazam dan bercita-cita bahawa tidak akan dia kembali kepada melakukan maksiat itu selama-lamanya. Kata Ubay ibn Ka'ab, Abi ibn Ka'ab, ya, Abi ibn Ka'ab, dan Muaz bin Jabal dan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhum, ya, menurut keterangan para sahabat ini, bahawa taubat nasuha itu, bahawa taubat ia kemudian tiada kembali ia kepada dosa, seperti tiada kembali laban kepada yang susunya, lubang susunya, ya. Jadi kata para sahabat, ya, Abi ibn Ka'ab dan Muaz bin Jabal dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum menyatakan bahawa taubat nasuha itu, yang dimaksudkan dengan taubat nasuha itu ialah taubat, ini penyesalan di dalam hati, ya, dan istighfar dengan lidah yang dilakukan, dan dengan meninggalkan kemaksiatan dari segala anggota tubuh badannya, ya, dengan tiada kembali ia kepada dosa itu. Ini tidak mengulangi perbuatan dosanya itu, perbuatan maksiatnya itu, seperti tiada kembali laban kepada lubang susunya. Laban itu apa? Susu lah, ya. Lubang susunya maksudnya puting susunya itu. Seperti mana tiada kembali susu masuk ke dalam lubang puting susunya itu. Ini satu perkara yang mustahil, ya. Untuk susu tu keluar daripada puting susu tu, itu mungkin, ya. Kadang-kadang tak keluar susu pun ada, ya. Tapi untuk susu masuk balik ke dalam puting, ini adalah satu perkara yang sangat mustahil, ya. Jadi begitulah perumpamaan untuk orang yang ingin bertaubat dengan taubat yang nasuha, ya, maka janganlah dia kembali kepada melakukan dosanya itu, ya. Ini sekali-kali tidak akan kembali kepada melakukan dosa. Kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir, bermula taubat itu iaitu kembali daripada barang yang dicela pada syarak kepada barang yang dipuji pada syarak, dan mengetahui ia dengan bahawasanya dosa dan maksiat itu membinasakan dan menjauhkan daripada Allah Azza wa Jalla dan daripada syurganya, dan meninggalkan maksiat itu menghampirkan kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada syurganya, ya. Menurut kata Syekh Abdul Qadir bahawa taubat itu ialah kembali, maksudnya kita kembali merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan meninggalkan segala perkara-perkara yang dicelanya pada syarak, ya. Meninggalkan segala perkara-perkara yang dicela pada syarak, seperti apa? Ya, hasad dengki, khianat, ya, cinta dunia, ya, tamak, haloba dan sebagainya, ya, riak, ujub, ya. Mana segala sifat-sifat yang mazmumah, segala perbuatan-perbuatan yang keji, yang dicela pada syarak, ini hendaklah ditinggalkan, ya. Apabila kita kembali menuju kepada Allah, merujuk kepada Allah, bermaksud kita meninggalkan segala perkara-perkara yang dicelanya dan menuju kepada perkara-perkara yang terpuji di sisinya, ya. Contohnya seperti kita memberi pertolongan kepada yang memerlukan, ya, tetap dengan keimanan, ketakwaan, melakukan amal-amal yang soleh, ya, memaafkan, ya, bertawakal, sabar, syukur. Ini antara sifat-sifat yang terpuji pada syarak. Dan seterusnya, mengetahui ia dengan bahawasanya dosa dan maksiat itu membinasakan, ya. Ini antara
keperluan bagi taubat itu ialah hendaklah kita mengetahui bahawa perbuatan dosa dan maksiat yang telah kita lakukan itu sebenarnya akan mendatangkan kemudaratan, kebinasaan kepada orang yang melakukannya itu, ya. Kalau kita melakukannya, maka kita kena sedar bahawasanya dosa yang telah kita lakukan itu ianya akan membinasakan kita, ya, dalam kehidupan kita di dunia maupun ataupun di akhirat nanti. Maka hendaklah kita menjauhkan daripada melakukan perkara-perkara tersebut, ya, kerana perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang dicela pada syarak itu, ianya akan menjauhkan kita daripada Allah Azza wa Jalla, ya, dan daripada syurganya, dan meninggalkan maksiat, ya, dengan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang keji pada syarak, dengan meninggalkan segala pekerjaan-pekerjaan yang dosa itu dan maksiat itu akan menghampirkan seseorang itu kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada syurganya, ya. Jadi untuk kita dekat kepada Allah Ta'ala, untuk kita menuju kepada syurganya, maka hendaklah kita sentiasa memperbanyakkan taubat, ya, dan membina dan menghiaskan diri kita ni dengan sifat-sifat yang terpuji pada syarak, ya, dan dalam masa yang sama hendaklah kita berusaha, ya, meninggalkan segala sifat-sifat yang keji yang dicela pada syarak. Dan Adam alaihi salam tatkala memakan ia daripada buah kayu yang ditegah daripadanya, ya, yang mana Nabi Adam AS ditegah daripada memakan buah kayu itu, ya. Tak kala memakan ia daripada buah kayu yang ditegah daripadanya, maka berterbanganlah segala pakaiannya daripada jasadnya. Jadi apabila Nabi Adam AS memakan buah yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala, ya, ketika mana baginda berada di dalam syurga, ya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan larangan supaya jangan mendekati sebuah pohon yang mana terdapat buah kayu padanya, ya. Maka janganlah makan, menghampiri, ya, pada pokok tersebut. Maka apabila Nabi Adam AS tak kala memakan ia daripada buah kayu yang ditegah daripadanya, berterbangan segala pakaiannya. Ini habis, gugur, ya, berterbangan segala pakaiannya daripada jasadnya, dan nyatalah auratnya sehingga kelihatan aurat, dan tanggal mahkotanya di atas kepalanya dan iklil, ya. Iklil tu maksudnya mahkota lah, maksudnya mahkota yang berada di atas kepala Nabi Adam AS itu juga tertanggal. Yang dimaksudkan dengan iklil itu adalah mahkota ataupun mungkin karangan bunga-bunga yang diletakkan di atas kepala seperti mahkota, ya. Yakni memilih pada dahinya. Ini iklil itu atau mahkota itu yang biasanya diletak di atas kepala ni sehingga ke paras dahi ni, itu pun tertanggal. Maka malu bahawa terangkat keduanya daripada Adam AS. Jadi pakaiannya pun tertanggal dan mahkota yang berada di atas kepalanya, ya, itu juga tertanggal. Maka Nabi Adam AS berasa malu. Maka mendatang akan dia Jibril AS. Datanglah malaikat Jibril AS, maka mengambil ia akan mahkotanya daripada kepalanya dan iklil daripada dahinya, dan diseru akan Adam dan Hawa bahawa turun kedua kamu daripada berjiran akan daku. Ini Allah Ta'ala, ya, memerintahkan Jibril AS pergi bertemu kepada Adam AS dan Siti Hawa AS dengan mengatakan bahawa turun kedua kamu daripada berjiran akan daku, maka bahawasanya tiada berjiran akan daku orang yang menderhaka akan daku. Maka berpaling ia kepada Hawa dengan malu. Seterusnya Nabi Adam AS disebabkan keadaan tersebut, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, murka
ya, dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Adam alaihissalam itu, ya. Namun secara adabnya kita tidaklah sepatutnya mengatakan para nabi ini bersalah ataupun berdosa, ya. Mungkin ianya boleh kita nyatakan sebagai tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk menerangkan kepada kita akan hikmahnya. Maka Nabi Adam AS disebabkan keadaan tersebut, baginda menangis selama 300 tahun. Maka pertama-tama orang yang menangis daripada makhluk itu, ini dari kalangan makhluk-makhluk yang telah Allah Ta'ala ciptakan, yang pertama sekali menangis dari kalangan makhluk manusia ini adalah Nabi Adam AS. Ya, kerana apa? Kerana baginda telah diturunkan daripada kedudukan baginda di dalam syurga itu, diturunkan ke muka bumi ini. Ya, maka bersedih Nabi Adam AS kerana telah kehilangan kenikmatan yang dikecapinya satu ketika dulu di dalam syurga, ya. Tak kala turun daripada syurga kepada bumi, maka menangis ia 300 tahun dan tiada mengangkat ia akan kepalanya ke langit kemudian daripada yang demikian itu. Ini disebabkan merasa bersalahnya dia, melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah diturunkan ke muka bumi ini. Maka menangis Nabi Adam AS selama 300 tahun dan tiada mengangkat ia akan kepalanya kerana malu, ya, tiada mengangkat ia akan kepalanya ke langit kemudian daripada yang demikian itu, kerana malu ia daripada Allah Ta'ala. Dan sujud ia satu sujud di atas bukit Hindi 100 tahun. Selama 100 tahun baginda bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menangis ia hingga keluar air matanya pada bukit Serandip, ya. Serandip ni menurut kenyataan para ulama, ya, dalam kitab-kitab ada dinyatakan Serandip ni adalah negeri Sri Lanka, ya, itu Ceylon, ya, Serandip. Maka ditumbuhkan Allah pada demikian bukit itu daripada air matanya akan Darsiti. Darsiti itu iaitu kayu manis, dan qurunful iaitu bunga cengkeh. Jadi kesan daripada tinggalan air mata Nabi Adam AS itu, tumbuhlah pokok kayu manis dan qurunful iaitu bunga cengkeh. Dan dijadikan pada bukit itu burung tawus, iaitu burung merak, pada tempat di mana Nabi Adam AS sujud, ya, selama 100 tahun itu, dan menangis. Dan meminum segala burung pada satu hari akan air mata Adam AS. Ini disebabkan tangisan Nabi Adam AS selama 300 tahun itu, sehingga menyebabkan terbentuklah takungan air mata, ya, bagaikan kolam. Dan meminum segala burung pada satu hari akan air mata Adam AS, dan berkata segala burung, ini burung-burung yang menikmati air daripada kolam tersebut, yang terhasil daripada tangisan, ya, air mata tangisan Nabi Adam AS, berkata segala burung, meminum kami akan air laut, air darah dan air hujan, dan tiada kami minum akan minuman yang terlebih manis daripada ini. Jadi mereka merasakan, ya, burung-burung itu merasakan air yang mereka minum itu adalah lebih manis daripada air-air yang mereka minum sebelum ini, ya. Sebelum ni mereka telah minum air laut, air hujan, air darah dan sebagainya. Namun air yang paling sedap, yang paling manis daripada kalangan air-air itu, mereka rasakan air daripada air mata Nabi Adam AS. Dan sangka Adam AS bahawasanya segala burung itu mempersenda-senda akan dia. Ini disebabkan kata-kata burung itu, ya, mungkin menyebabkan Nabi Adam AS rasa dipersenda-sendakan. Maka sembah Adam AS, hai Tuhanku, telah engkau kerasi atasku segala burung mempersenda-sendakan daku sebab aku mengena maksiat akan dikau. Ini Nabi Adam AS, ya, merasa dirinya dipersendakan, ya, oleh burung-burung itu, kerana mungkin disebabkan kesalahannya di hadapan Tuhan, kerana perbuatannya
yang melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menyebabkan Nabi Adam AS terlempar ke bumi ini. Lalu baginda menangis sehingga menyebabkan daripada tangisan baginda itu air mata membentuk kolam air. Maka Nabi Adam AS mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana merasa dirinya dipersenda-sendakan oleh burung-burung itu yang minum daripada air matanya. Maka mewahyu Allah kepadanya, hai Adam, bahawasanya tiada aku jadikan minuman yang terlebih lazat daripada air mata orang yang berdosa. Allahu Akbar, ya. Jadi air mata orang yang berdosa yang dimaksudkan di sini adalah air mata orang yang berdosa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau berdosa je dia tak adalah dapat kebaikan, kelebihan yang dinyatakan itu, ya. Kalau hanya sekadar berdosa, ya, tanpa bertaubat, maka tidak ada apa-apa kebaikan pada orang tersebut. Tetapi yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan adalah kepada orang-orang yang berdosa yang bertaubat atas dosa-dosanya, ya. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam, mewahyu Allah Taala kepada Nabi Adam, hai Adam, bahawasanya tiada aku jadikan minuman yang terlebih lazat daripada air mata orang yang berdosa. Ini air mata tangisan taubat daripada orang-orang yang telah melakukan dosa, yang pernah melakukan dosa, yang pernah melakukan maksiat. Ini air mata penyesalan, air mata taubat. Inilah yang dimaksudkan, ya, manis dan terlebih lazat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jikalau dihimpunkan menangis segala anak Adam serta menangisnya Nabi Daud alaihi salam atas kesalahannya, tiada menyamai segala tangis mereka itu akan menangis Daud alaihi salam, ya. Nabi Daud alaihi salam juga, ya, kita tahu seorang yang sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sentiasa, ya, bertawajuh kepada Allah Taala, sentiasa menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan-kesalahan, ya, yang dianggapnya sebagai kesalahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jika dihimpunkan segala tangisan seluruh anak Adam ini, termasuk kita semua ni, ya, lelaki dan wanita, baik anak-anak kecil, orang-orang dewasa sekali, seluruh anak Adam, ya, daripada zaman dahulu, daripada permulaannya anak Adam sehinggalah yang terakhir sekali sebelum menjelangnya kiamat, semua anak-anak Adam ni jikalau menangis dan dihimpunkan segala tangisan-tangisan anak-anak Adam itu, dan jika nak dibandingkan dengan tangisan Nabi Daud alaihi salam, tidak menyamai segala tangis mereka itu, akan menangis Nabi Daud alaihi salam. Maksudnya tangisan Nabi Daud alaihi salam itu lebih hebat lagi, ya, menangisnya Nabi Daud alaihi salam di hadapan Allah Taala itu lebih hebat lagi. Dan jikalau dihimpunkan menangis Daud alaihi salam dan menangis segala anak Adam serta menangis Yaqub dan atas Yusuf alaihi salam, ya, menangisnya Nabi Yaqub atas Nabi Yusuf alaihi salam itu disebabkan apa? Hilangnya Nabi Yusuf, ya. Kata adik-beradik Nabi Yusuf, ya, bahawa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala, maka menangis Nabi Yaqub sedih, ya, atas kehilangan puteranya itu. Jadi jikalau dihimpunkan menangisnya Nabi Daud alaihi salam dan dihimpunkan sekali dengan segala tangisan seluruh anak Adam ini, dan dihimpunkan sekali dengan tangisan Nabi Yaqub yang bersedih atas kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Jadi kalau dibandingkan himpunan Nabi Daud, tangisan Nabi Daud dan tangisan seluruh anak Adam itu, jika nak dibandingkan dengan tangisan Nabi Yaqub alaihi salam atas kehilangan puteranya Nabi Yusuf alaihi salam, nescaya tangisan Nabi Yaqub itu melebihi, ya, lebih hebat lagi
Nampak? Maknanya tangisan Nabi Daud AS jika dihimpunkan bersama dengan seluruh tangisan anak-anak Adam AS, tak akan dapat menandingi, tiada menyamai akan kehebatan tangisan Nabi Yaqub AS. Kesedihan yang dialami oleh Nabi Yaqub AS itu jauh lebih hebat lagi, ya? Dan jikalau dihimpunkan menangis segala anak Adam, dan menangis Daud, dan menangis Yaqub, jika dibandingkan dengan tangisan Nabi Adam AS tatkala diturunkan dia daripada syurga, tiada menyamai akan menangis Adam AS. Jadi jikalau dihimpunkan tangisan seluruh anak Adam ini, dan digabungkan sekali, dihimpunkan sekali dengan tangisan Nabi Daud AS, dan dihimpunkan sekali dengan tangisan Nabi Yaqub AS, apabila dibandingkan dengan tangisan Nabi Adam AS, jauh melebihi, ya, tangisan Nabi Adam AS, kerana kesedihannya diturunkan dia daripada syurga, ya, ke muka bumi ini. Ini tiada menyamai akan menangis Nabi Adam AS. Walaupun dihimpunkan seluruh tangisan anak-anak Adam, dihimpunkan seluruh tangisan Nabi Daud AS, dan dihimpunkan seluruh tangisan Nabi Yaqub AS, tetap tidak akan dapat menyamai kesedihan, ya, tangisan ataupun disebabkan taubat Nabi Adam AS, ya, kerana baginda menyesal, ya, menangis kerana diturunkan daripada syurga. Dan diriwayatkan sesungguhnya disuruh Allah Ta'ala akan Ibrahim AS dengan menyembelih ia akan anaknya Nabi Ismail AS. Ini Nabi Ibrahim AS telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail AS. Kerana apa? Ya. Perkara ini ada dinyatakan di dalam kitab-kitab, ya, juga ada disebutkan dalam kitab Hikam, ya, oleh Ibnu Athaillah, bahawasanya Nabi Ibrahim AS pernah melihat seseorang yang melakukan maksiat, ya, kerana bahawasanya ia melihat akan orang asi. Jadi Nabi Ibrahim AS sekali pernah melihat orang yang melakukan maksiat. Maka apa tindakan Nabi Ibrahim AS ke atas orang yang melakukan maksiat itu, ini orang asi itu? Maka mendoa ia atasnya. Ini mendoakan keburukan lah, ya. Minta Allah Ta'ala bagi musibah ke keburukan ke atas pelaku maksiat itu. Maka mendoa ia ke atasnya, ya, atasnya. Maka binasa ia. Kemudian memperbuat ia akan yang kedua dan yang ketiga. Maksudnya apa? Apabila sesudah itu Nabi Ibrahim AS bertemu lagi dengan pelaku-pelaku maksiat yang lain, begitulah juga tindakan Nabi Ibrahim AS mendoakan keburukan, kebinasaan ke atasnya, yakni ke atas pelaku maksiat tersebut. Maka firman Allah Ta'ala, tertegah olehmu daripada segala hamba-Ku, tiadakah engkau ketahui bahawasanya aku amat kasih sayang dengan mereka itu? Jika taubat mereka itu, aku terima taubat mereka itu. Adakah tiada keluar daripada sulbi mereka itu orang yang mentauhid akan daku? Maka kehendak itu kehendakku. Maka apabila engkau minta akan daku membinasakan hamba-Ku, maka aku minta akan dikau menyembelih akan anak engkau satu dengan satu. Allahu Akbar. Jadi ini yang dimaksudkan dengan tarbiyah, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ke atas para anbiya, ya, dengan hikmahnya, ya. Disebabkan permohonan doa Nabi Ibrahim AS memohon kebinasaan ke atas para pelaku maksiat, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebagai memberikan tarbiyah, ya, pengajaran kepada Nabi Ibrahim AS, maka Allah telah perintahkan Nabi Ibrahim AS supaya menyembelih akan anaknya, ya, sebagai ganti dengan tindakan beliau yang mendoakan kebinasaan
ke atas para pelaku maksiat, ya. Dan sabda Nabi SAW, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu wal mustaghfiru minaz zambi wa huwa saqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih. Sabda Nabi SAW, at-taibu, seseorang yang bertaubat itu, minaz zambi, daripada dosa-dosanya itu, kaman la zamba lahu, adalah seumpama seperti seorang yang tiada sebarang dosa baginya. Wal mustaghfiru minaz zambi, dan orang yang meminta ampun daripada dosa-dosanya itu, wa huwa saqimun alaihi, sedangkan dia masih mengekalinya, yakni masih mengekali melakukan perbuatan dosa tersebut, tetapi dalam masa yang sama dia meminta ampun kepada Tuhannya. Kal mustahzi bi rabbih, adalah seumpama seorang yang bersenda gurau dengan Tuhannya. Ini dia mempersenda-senda, ya, bermain-main dengan Tuhannya. Ini dia minta ampun, tapi dalam masa yang sama dia mengulang-ulangi kesalahannya, ya. Ini adalah orang yang dianggap seumpama mempersenda-senda terhadap Tuhan. Namun sebaliknya, bagi orang yang bertaubat dengan ikhlas daripada dosanya itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk menerima taubatnya, sehingga tidak ada lagi kesan-kesan dosa, sehingga dia menjadi kaman la zanbalahu, seperti orang yang tiada berdosa. Tapi syaratnya adalah dengan taubat, ya, taubat yang sebenar-benar taubat. Jadi apakah syarat-syarat taubat itu? Dan syarat taubat itu 3 perkara. Yang pertama dinyatakan di sini, meninggalkan dosanya, ya. Apabila kita nak bertaubat daripada kelakuan perbuatan maksiat, maka pertama sekali hendaklah kita meninggalkan perbuatan tersebut, meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang keduanya menyesal, ya, merasa kecewa ataupun menyesal, sesal, ya, atasnya, yakni atas perlakuan yang berdosa itu. Yang ketiganya berazam, bercita-cita bahawa tiada kembali kepada umpama ini, yakni berazam, bercita-cita tidak akan kembali melakukan perbuatan maksiat dan dosa itu. Jika tiada bergantung dengan hak anak Adam, dan jika ada bergantung dengan dia, maka ditambahkan syarat yang keempat, yakni bagi kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang mana kita hendak bertaubat, yang mana kesalahan-kesalahan itu tidak ada berkait dengan sesama manusia, yang tidak bergantung dengan hak anak Adam, ini berkait dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun berkait dengan diri kita saja, ya. Maka hendaklah kita meninggalkan dosa itu dan menyesal dan berazam tidak akan melakukannya semula, tidak akan melakukannya, mengulanginya lagi. Namun jikalau kesalahan itu bergantung dengan anak Adam, ini berkait dengan sesama manusia, maka ditambahkan syarat yang keempat, iaitu mengembalikan segala mazalim, yakni penganiayaan anak Adam, atau minta halal daripadanya. Jadi hendaklah kita menyelesaikan, ya, di antara sesama anak Adam itu dengan kita minta halal, ya. Kalau kita terambil, ya, kalau kita telah menzalimi seseorang, maka kita minta ampun, minta maaf, ya, dan mengembalikan segala hak-hak orang yang memiliki hak mereka masing-masing. Sebuah hikayat telah meriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda ia, adalah pada orang yang dahulu daripada kamu, ini pada zaman dahulu, ya, sebelum zaman Nabi SAW. Ini Rasulullah menceritakan hikayat ini, ya, kepada para sahabatnya. Adalah pada orang yang dahulu daripada kamu, satu lelaki membunuh ia akan 99 nafas, ya. 99 nafas ni maksud, nafas ni maksudnya nafs. Nafs tu artinya diri, ya. Seorang lelaki yang telah membunuh ia akan 99 nyawa, ya. Nafas artinya nyawa. Maka bertanya ia daripada orang yang terlebih banyak ahli ibadat di bumi ini, ini dengan sebab kesalahannya yang telah membunuh
99 nyawa itu, maka dia nak mencari jalan untuk menyesal, untuk bertaubat, untuk kembali menjadi orang yang dekat kepada Tuhan. Maka dia pun bertanya kepada orang banyak, kepada orang ramai, siapakah yang paling kuat beribadat atas muka bumi ni, yang paling banyak beribadat atas muka bumi ni? Maka bertanya ia daripada orang yang terlebih banyak ibadat ahli bumi, ya, dengan harapan dia nak minta nasihat ataupun petunjuk bagaimana dia nak melepaskan diri dia daripada kesalahan-kesalahan itu. Maka ditunjuk orang atas rahib. Maka orang ramai pun mula menunjukkan kepada beliau, ya, seorang rahib. Rahib ni, ya, orang yang ahli ibadah lah, ya. Maka mendatang ia akan dia, datanglah pelaku kesalahan itu, ya, yang pembunuh tadi itu, datang kepada rahib itu dan berkata ia bahawasanya membunuh akan 99 nafsu. Maka adakah baginya daripada taubat? Ini dia bertanya kepada rahib itu. Jikalau seorang tu dah membunuh 99 nafsu, ini 99 nyawa, ada tak peluang untuknya bertaubat? Maka adakah baginya daripada taubat? Ini adakah ruang untuknya kembali kepada Allah Ta'ala bertaubat? Maka berkata rahib itu, tiada, tak ada peluang untuk kamu, untuk orang yang melakukan kesalahan membunuh 99 nyawa itu, untuk dia bertaubat, tiada, ya. Rahib itu berkata. Maka apabila mendengar kenyataan daripada rahib itu, maka membunuh ia, ini pelaku kesalahan tadi yang membunuh 99 nyawa tadi itu, terus mengambil tindakan membunuh rahib tersebut. Maka membunuh ia akan dia cukup 100 orang dengan dia. Ini dengan sebab dia membunuh rahib tersebut, maka cukuplah 100 orang yang telah dibunuhnya. Kemudian bertanya ia daripada yang terlebih alim ahli bumi, ya. Namun dalam hatinya masih ada keinginan untuk mencari jalan penyelesaian, untuk membaiki diri dia, ya, untuk insaf, untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka dia pun bertanya kepada orang lain lagi, ada tak siapa-siapa yang lebih berilmu atas muka bumi ini, ya? Kemudian bertanya ia daripada yang terlebih alim ahli bumi, ada tak lagi orang yang lebih berilmu atas muka bumi ini? Maka ditunjuk orang atas lelaki yang alim. Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang yang lebih berilmu. Maka mendatangi ia akan dia dan berkata ia, bertanya kepada orang yang alim tersebut, bahwasanya ia membunuh 100 nafsu, yakni 100 orang, yakni 100 nyawa, 100 nafas. Maka adakah baginya daripada taubat? Ada tak peluang untuk orang yang telah membunuh 100 nyawa ini bertaubat? Berkata orang alim itu, bahkan boleh, ya, masih ada peluang untuknya. Maka kata orang alim itu, bahkan, dan siapa yang mendindingkan, yang menghalangkan antara engkau dan antara taubat? Jadi tidak ada halangan untuk kamu bertaubat, atau seseorang yang melakukan kesalahan, yang pernah membunuh walaupun 100 nyawa, untuk dia bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala. Tidak ada halangan, tidak ada dinding, tidak ada kesukaran, ya? Pergi olehmu kepada bagian-bagian. Maka bahawasanya ada padanya beberapa manusia yang berbuat ibadah mereka itu akan Allah Ta'ala, dan jangan engkau kembali kepada bumi engkau. Ini kata orang alim itu, kamu pergilah, kalau kamu nak bertaubat, kamu pergilah ke sebuah tempat sekian-sekian, ya, bahagian-bahagian tertentu daripada muka bumi ini. Ini mungkin tempat-tempat yang tertentu. Maka bahawasanya ada padanya beberapa manusia yang berbuat ibadah mereka itu akan Allah Ta'ala. Ini maksudnya orang alim itu memberikan saranan kepada orang yang nak bertaubat ini supaya pergi berhijrah ke sebuah tempat, ataupun sebuah negeri, ataupun sebuah kampung, atau sebuah negara yang mana di sana penduduknya adalah dari kalangan manusia-manusia yang taat melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan engkau kembali kepada bumi engkau.
ya, dan jangan kau kembali kepada tempat di mana engkau berada sekarang, ya. Kerana apa? Mungkin disebabkan penghuni-penghuni tempat di mana bumi dia berada itu adalah daripada kalangan manusia-manusia yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, ya, jenayah dan sebagainya, dosa-dosa. Maka bahawasanya ia bumi yang jahat, kata orang alim tu. Maka pergi ia kepadanya hingga sampai setengah jalan. Maka pelaku dosa itu, ya, yang telah membunuh 100 nyawa itu, mengambil nasihat daripada orang yang alim tadi. Dia pun pergi berhijrah menuju ke tempat yang dimaksudkan itu. Maka pergi ia kepadanya hingga sampai setengah jalan. Dalam perjalanan, ya, mendatangi akan dia mati. Yang ini sampai di pertengahan jalannya untuk menuju ke tempat tersebut, ya, dalam usahanya nak berhijrah untuk bertaubat kepada Allah, dia telah meninggal dunia, ya, mendatang akan dia mati. Maka berbantah padanya oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini apabila dia mati, datanglah dua malaikat ini. Malaikat rahmat datang nak bawa dia kepada rahmat Allah Ta'ala, manakala malaikat azab pula datang untuk membawa dia kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Yang malaikat rahmat ni datang dengan sebab apa? Kerana niat dia untuk menuju kepada kebaikan, menuju kepada taubat, ya, untuk insaf, menuju kepada tempat bumi yang baik, yang mana penghuni-penghuninya baik. Manakala malaikat azab ni pula datang dengan sebab apa? Nak tuntut atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, antaranya membunuh 100 nyawa. Maka berkata malaikat rahmat bahawasanya ia datang akan kami taubat ia dan berhadap ia dengan hatinya kepada bumi ini. Ini kata malaikat rahmat, si Fulan ni dia datang, ya, datang nak menuju kepada Allah Ta'ala, ya, nak menuju kepada kebaikan, ya, dengan niat nak bertaubat dan berhadap hati ia, berhadap ia dengan hatinya kepada bumi ini. Yang ini dia punya tawajuh dia, tumpuan dia nak menuju ke tempat yang baru nak dihijrahnya itu, ya, dengan niat apa? Nak mengislahkan dirinya, nak memperbaiki dirinya, nak bertaubat atas kesalahan-kesalahannya, nak meninggalkan kelakuan-kelakuan, ya, buruknya yang terdahulu. Disebabkan hatinya bertawajuh kepada bumi yang di mana penduduk-penduduknya melakukan kebaikan, ibadat, taat kepada Allah Ta'ala, maka dengan sebab itu malaikat rahmat juga datang, ya, memberikan naungan kepadanya. Dan berkata malaikat azab bahawasanya ia tiada berbuat kebajikan sekali-kali, ya. Sedangkan malaikat azab ini, ya, daripada hasil laporan yang diterimanya, ya, dia tidak pernah melakukan sebarang kebajikan selama hayatnya, ya. Banyak yang dilakukannya adalah perkara-perkara kejahatan, antaranya telah membunuh 100 nyawa. Maka malaikat azab datang dengan berkata bahawasanya ia tiada berbuat kebajikan sekali-kali. Maka datang akan mereka itu oleh malakul maut. Ini disebabkan pertelingkahan di antara kedua-dua malaikat ini, antara malaikat rahmat dan malaikat azab ni, ya, nak mengambil hamba yang telah meninggal dunia dengan niatnya untuk bertaubat itu. Tiba-tiba datang malakul maut pada rupa anak Adam. Ini malakul maut dengan rupa anak Adam, dengan rupa manusia. Maka menjadi akan dia hakim yang menghukumkan antara mereka itu, ya, untuk mengadili di antara malaikat rahmat dengan malaikat azab tu, siapa yang akan diberikan kebenaran untuk mengambil jasad, ya. Maka datang akan mereka itu oleh malakul maut pada rupa anak Adam. Maka menjadi akan dia hakim yang menghukumkan antara mereka itu. Maka berkata ia, ukur olehmu akan barang yang antara dua bumi itu. Ini malaikat maut menyuruh malaikat-malaikat ini mengukur sukat
akan barang yang antara dua bumi itu, maka kepada yang mana yang terlebih hampir daripada dua bumi itu, maka ia baginya. Jadi pada kedudukan di mana hamba tersebut mati, orang tersebut mati, ya, ukur jarak dia antara tempat mati itu dengan tempat yang dia nak pergi itu, dan jarak dia meninggal tu dengan tempat yang dia telah tinggalkan. Maka diukur oleh mereka itu, maka mendapat mereka itu akan dia terlebih hampir kepada bumi yang ia hendak pergi kepadanya. Ini setelah disukat oleh malaikat-malaikat itu, mereka mendapati jarak antara hamba tersebut, ya, yang telah mati itu dengan tempat yang dia nak pergi itu lebih dekat, ya, mana jaraknya lebih hampir berbanding dengan jaraknya daripada tempat tinggalnya sehingga ke tempat dia meninggal dunia itu. Maka mendapat mereka itu akan dia terlebih hampir kepada bumi yang ia hendak pergi kepadanya dengan satu hasta jua. Maka mengambil akan dia oleh malaikat rahmat, ya, maka sebagai keputusannya malaikat rahmat, ya, yang berhak untuk mengambil hamba tersebut. Wa fadlullahi wasi'un. Kata qil, dikatakan bahawasanya laut berhadap ia atas makhluk yang berbuat maksiat. Ya, laut berhadap ia atas makhluk yang berbuat maksiat mereka itu, dan menyeru laut, hai Tuhan kami, beri izin olehmu bagi kami bahawa kami tenggelamkan segala orang yang berbuat kesalahan. Ini setiap hari, ya, laut ini memohon kepada Allah Ta'ala, ya, untuk membinasakan, untuk menenggelamkan makhluk-makhluk, ya, manusia-manusia yang melakukan kemaksiatan, dosa, ya. Maka laut-laut ni semua, ya, memohon kepada Allah Ta'ala nak menenggelamkan semua ni yang melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa ni. Hai Tuhan kami, beri izin olehmu bagi kami bahawa kami tenggelamkan segala orang yang berbuat kesalahan, ya, itu permintaan daripada laut. Maka kata Allah Azza wa Jalla, jika ada mereka itu hamba kamu, maka diperbuat olehmu dengan mereka itu barang sekehendakmu. Ini Allah Ta'ala berfirman kepada laut ni, kalau manusia-manusia itu adalah hamba kamu, hai laut, maka ikut suka kamulah, kamu nak buat apa, maka diperbuat olehmu dengan mereka itu barang sekehendak kamu. Apa kamu nak buat, nak tenggelamkan mereka ke, ya, maka itu adalah diperbolehkan. Tapi jikalau mereka itu hamba kamu, dan jika ada mereka itu hamba-Ku, jikalau mereka manusia-manusia itu adalah daripada kalangan hamba-hamba-Ku, maka tinggal olehmu akan mereka itu. Kamu jangan nak tenggelamkan mereka, biarkan mereka, tinggalkan olehmu akan mereka itu. Maka apabila jemu hamba-Ku daripada berbuat maksiat dan datang ia akan pintuku, aku terimakan dia. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih mengetahui, ya, akan keadaan setiap hamba-hambanya, sekalian makhluk-makhluk ciptaannya, ya. Allah Ta'ala tahu, walaupun manusia-manusia ni dari kalangan hamba-hambanya ada yang melakukan kesalahan, ada yang melakukan maksiat, ada yang melakukan dosa, namun Allah Ta'ala tahu juga bahawa mereka, ya, akan datang kembali merujuk kepada Allah Ta'ala, meminta keampunan dan bertaubat kepadanya. Maka apabila jemu hamba-Ku daripada berbuat maksiat dan datang ia akan pintuku, aku terimakan dia. Jadi Allah Ta'ala sentiasa sabar menantikan saat-saat untuk hamba-hambanya taubat dan kembali merujuk kepadanya, ya. Walaupun Allah Ta'ala tahu kita ni semuanya kadang-kadang melakukan segala macam, ya, kemaksiatan, dosa-dosa, ya, namun Allah Ta'ala tidak timpakan bala musibah, ya, dengan segera. Kenapa? Allah Ta'ala tahu manusia ni akan diperingatkan, ya, manusia-manusia ni, hamba-hambanya ni akan kembali untuk memohon keampunan
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku terimakan dia, kata Allah Taala. Dan jika ia datang akan daku pada malam, aku terima akan dia. Yakni kasih sayang Allah Taala kepada hamba-hambanya, walaupun dia tahu hamba-hambanya adalah daripada kalangan para pendosa, ya, yang melakukan maksiat, namun Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu taubat siang dan malam untuk mereka meminta keampunan, untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika ia datang akan daku pada malam, aku terima akan dia, atau pada siang aku terima akan dia. Maka apa alasan kita untuk tidak mau minta ampun kepada Allah Taala? Ya, nak kata pintu keampunan dah tertutup? Belum lagi. Ya, tak akan tertutup. Ya, Allah Taala Maha Pengampun. Baik kita melakukan kesalahan di siang hari ataupun di malam hari, begitulah juga pintu pengampunan, pintu taubat sentiasa terbuka walaupun siang hari maupun di malam hari. Maka tiada atas pintuku hijab yang mendindingkan, yang menghalangkan. Jadi tidak ada halangan untuk kita memanjatkan segala permohonan, meminta ampun atau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tidak ada halangan, tidak ada dinding, tidak ada hijab, dan tiada bawab dan tiada penjaga. Yang tidak ada orang tengah untuk kita berunding ataupun meminta keampunan kepada Allah Ta'ala. Macam kalau kita ni nak berjumpa dengan orang-orang besar, kena ada orang tengah. Tak ada orang tengah, ke tepilah jawabnya. Ya, tak dapat nak berjumpa, tak dapat nak mengadu apa pun. Ya, nak kena ada orang tengah. Namun antara kita dengan Allah Ta'ala, antara seorang hamba itu dengan Tuhannya, tidak ada halangan, tidak ada dinding, tidak ada hijab, tidak ada penjaga, tidak ada perantaraan atau orang yang menunggu pintu. Maka manakala ia berkata, hai Tuhanku, aku pohonkan di kau. Jadi apabila seorang hamba itu dengan kerendahan hatinya memohon kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjawab, hai hambaku, telah aku berikan bagi kamu. Dan sabda Nabi SAW, an-nadmu taubatun wat-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Sabda Nabi SAW, an-nadmu taubatun, penyesalan itu, ya, bermula menyesal itu adalah taubat. Ini yang dimaksudkan dengan taubat itu adalah rasa menyesal di dalam hati kita, berasa kesal atas kelakuan maksiat yang telah kita lakukan. Ya, jadi perasaan menyesal itu, penyesalan itu adalah merupakan syarat, antara syarat-syarat bagi taubat. Wattaibu minaz zambi kaman la zambalahu. Dan orang yang taubat daripada dosanya itu seperti orang yang tiada berdosa baginya. Ya. Jadi bagi kita ni, orang-orang yang awam ni, yang banyak melakukan dosa-dosa, sama ada kita sedari ataupun tidak sedari, sama ada kita ketahui ataupun tidak ketahui, yang kecil maupun yang besar, ya, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, ya, maka hendaklah kita memperbanyakkan bertaubat, ya, sebab ada dosa-dosa yang kita sendiri pun tak tahu ianya dosa, ya. Maka perbanyakkanlah taubat dan rasa menyesal atas segala kelalaian kita, kesalahan-kesalahan kita. Kerana apabila kita banyak bertaubat, maka kita menjadi orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Taala itu adalah seumpama seorang yang tiada sebarang dosa baginya. Dan sabda Nabi SAW, ma min syai'in ahabbu ila Allah Ta'ala min syabin taibin, wa ma min syai'in abghadu ila Allah Ta'ala min syaikhin muqimin ala ma'asihi. Sabda Nabi SAW, ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun, tidak ada daripada sesuatu pun, ahabbu ila Allah Ta'ala, yang lebih kasih kepada Allah Ta'ala, min syabin taibin, daripada orang muda yang bertaubat. Ya, maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu kasih, begitu cinta, ya, sangat mencintai, sangat mengasihi
kepada orang-orang yang muda, remaja yang meninggalkan perkara-perkara dosa, ya, dan ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah taala, dan tiada sesuatu pun, tiada daripada sesuatu yang lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuatu perkara yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah apa? Min syaikhin muqimin ala ma'asihi, apabila seorang yang sudah tua, yang sudah berusia, namun dia kekal atas perbuatan maksiatnya. Ini yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min syai'in ahabbu ila Allah taala min syabbin taibin, wa ma min syai'in abghadu ila Allah taala min syaikhin muqimin ala ma'asihi. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada sesuatu yang terlebih kasih kepada Allah daripada orang muda yang taubat ia. Dalam muda-muda, dia bukan ada dosa banyak sangat pun, tapi dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, ya. Ini sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Namun orang yang tua sepatutnya dia banyak beramal, ya. Sepatutnya dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan, namun dia kekal atas perlakuan maksiatnya. Itu yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala tertimpa ke atasnya. Dan tiada daripada sesuatu yang terlebih murka kepada Allah Ta'ala daripada orang tua yang mengekali atas maksiatnya. Dan sabda Nabi SAW, likulli syai'in hilatun wa hilatu zunubi taubatun. Sabda Nabi SAW, likulli syai'in hilatun, tiap-tiap sesuatu itu, jadi bagi tiap-tiap sesuatu itu terdapat hilah. Wa hilatu zunubi taubatun, dan hilah bagi dosa itu adalah taubat. Ya, seperti sabda Nabi SAW bahawasanya hamba itu sesungguhnya berbuat dosa ia, maka dimasukkan dia ke dalam syurga. Ya, sabda Nabi SAW bahawasanya hamba itu sesungguhnya berbuat dosa ia, maka dimasukkan dia ke dalam syurga. Allahu Akbar. Ya. Biasanya kalau kita dengar, kita fahamlah, ya. Tapi ini susah nak kita fahami. Sebab apa? Melakukan dosa boleh masuk syurga? Macam mana ni? Ya. Biasanya sahabat-sahabat yang faham, ya, daripada kenyataan Rasulullah, dengan melakukan perkara-perkara kebaikan, ketaatan, ya, barulah ada jalan untuk menuju ke syurga. Namun sabda Nabi SAW bahawasanya hamba itu sesungguhnya berbuat dosa ia, maka dimasukkan dia ke dalam syurga. Macam mana buat dosa boleh masuk syurga? Ya. Maka berkata mereka itu, ya Nabi Allah, dan betapa memasukkan dia ke dalam syurga. Bagaimana orang yang melakukan dosa, hamba yang melakukan dosa, dapat masuk dia ke dalam syurga? Ini sahabat-sahabat pun berasa pelik. Maka sabda Nabi SAW, sabdanya adalah dosanya terdiri padanya. Ini seseorang hamba itu berdosa kerana dia melakukan sesuatu dosa. Ini dosanya itu terdiri padanya. Kemudian apa? Meminta ampun ia daripadanya. Ini selepas dia melakukan dosa tersebut, maka dia meminta ampun kepada Allah Ta'ala, ya, atas kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukannya itu. Kemudian apa? Kemudian menyesal ia. Ini yang dimaksudkan an-nadamu, ya, berasa menyesal. Menyesal ia atasnya, disebabkan penyesalannya itu, disebabkan dia meminta ampun kepada Allah Ta'ala itu. Maka walaupun dia sebelum itu adalah seorang pelaku dosa, namun disebabkan penyesalannya dan meminta ampunnya dia kepada Tuhannya itu, menyebabkan dia dapat dimasukkan ke dalam syurga. Jadi Nabi SAW bersabda, adalah dosanya terdiri padanya, meminta ampun ia daripadanya, menyesal ia atasnya, hingga masuk syurga ia. Dan sabda Nabi SAW, likulli syai'in dawa'un wa dawa'u zunubi taubah.
Sabda Nabi SAW, bagi setiap sesuatu itu terdapat ubat. Bagi tiap-tiap sesuatu itu ubat. Ini ada obatnya. Wa dawa'uz dzunub, dan ubat bagi dosa-dosa itu ya adalah taubat. Ya, dosa-dosa itu ibarat penyakit-penyakit, ya. Maka untuk kita menyembuhkan penyakit-penyakit dosa-dosa itu, maka hendaklah kita memperbanyakkan, melazimkan taubat, kerana ubat bagi dosa itu adalah taubat. Dan kata Anas radhiyallahu anhu, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sembah ia, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku telah berbuat dosa. Ini seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahwasanya aku telah berbuat dosa. Maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabdanya, istighfar olehmu akan Allah, mintalah ampun. Istighfar artinya meminta ampun. Mintalah ampun olehmu akan Allah. Maka sembahnya, ini sahabat itu berkata, bahwasanya aku taubat, kemudian aku kembali berbuat dosa. Ini sahabat ni mengadu kepada Rasulullah, ya, aku dah berbuat dosa. Maka Rasulullah kata, minta ampunlah kepada Allah. Kemudian dia kata lagi, ya Rasulullah, aku dah buat dosa, lepas tu aku taubat, kemudian aku buat lagi, aku mengulangi perbuatan dosa itu. Bahwasanya aku taubat, kemudian aku kembali berbuat dosa. Maka apa sabda Nabi SAW? Sabdanya, tiap-tiap engkau berbuat dosa, mana setiap manusia ni semuanya berdosa, semuanya melakukan kesalahan, ya. Kullu bani Adam khata'un, semua anak-anak Adam ni semuanya melakukan kesalahan. Tiap-tiap engkau berbuat dosa, maka taubat olehmu. Ini Rasulullah menyarankan kepada sahabat ni supaya bertaubat atas kesalahannya itu, hingga adalah syaitan itu menyesal ia. Walaupun kamu mengulangi dosa yang sama, tetap dengan melakukan taubat setelah kamu melakukan dosa dan maksiat. Walaupun kamu mengulangi perbuatan dosa itu, maka hendaklah kamu ulangi juga permohonan taubat dan istighfar itu. Sehingga apa? Sehingga syaitan tu dia akan merasa menyesal. Aku dah usaha untuk menipu dia, melibatkan dia dengan kegiatan-kegiatan dosa dan maksiat. Apabila hamba itu bertaubat, minta ampun kepada Allah, habis, dipadam segala kesalahan-kesalahan tersebut, hilang daripada catatan. Maka syaitan pun menyesal. Tak apa, nanti aku usaha lagi, ditipu daya lagi, bermacam-macam cara, ya, untuk melibatkan hamba tersebut dengan kegiatan-kegiatan dosa dan maksiat. Namun sesudah itu, dia beristighfar lagi, bertaubat lagi, maka menyesal kembali syaitan. Aku baru je lepas penat-penat usaha libatkan dia dengan kegiatan-kegiatan dosa dan maksiat. Namun dengan istighfar dan taubatnya itu telah memadamkan segala catatan-catatan keburukannya itu. Maka inilah yang menyebabkan syaitan berasa menyesal. Sembahnya, maka sabda ini sahabat itu berkata, ya Rasulullah, tiba-tiba banyak dosaku, ya, sedangkan dosa-dosa aku ni begitu banyak. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, ampun Allah terlebih banyak daripada dosa engkau. Allahu akbar. Ya. Jadi meskipun kita menyangka diri kita ni melakukan banyak dosa-dosa, ya, namun hendaklah kita yakin dan mengetahui bahawa sesungguhnya keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni keampunan yang ada di sisi Allah Taala itu adalah jauh lebih banyak daripada dosa-dosa kita ni semua, ya. Walaupun dosa-dosa kita ni bertimbun-timbun sebanyak buih-buih di lautan sekalipun, walaupun sebanyak butir-butiran pasir atas muka bumi sekalipun, walaupun sebanyak bintang-bintang bertaburan di langit sekalipun, namun jikalau nak dibandingkan dengan rahmat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu, tak akan dapat menyamai, ya. Keampunan di sisi Allah Taala itu lebih mengatasi walaupun seluruh kesalahan-kesalahan dosa sekalian anak-anak Adam ini, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taubat itu meruntuhkan kesalahan. At-taubatu tahdimul haubah. Ya, at-taubatu tahdimul haubah. Taubat itu akan meruntuhkan kesalahan. Dan riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, jikalau berbuat kesalahan oleh seseorang daripada kamu hingga penuh ia antara langit dan bumi, kemudian taubat ia,
diterima Allah akan taubatnya, ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, ya, walaupun kita mungkin terlibat dengan kegiatan-kegiatan dosa ataupun maksiat, kesalahan, janganlah kita berputus asa dan berputus harapan daripada rahmat dan keampunan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala maha memberikan keampunan, maha menerima taubat. Jikalau berbuat kesalahan oleh seorang daripada kamu hingga penuh ia antara langit dan bumi sekalipun, kemudian bertaubat ia meminta keampunan kepada Allah Ta'ala, nescaya diterima Allah Ta'ala akan taubatnya. Dan sabda Nabi SAW, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Sabda Nabi SAW, taubat olehmu kepada Allah, maka bahawasanya aku bertaubat kepadanya tiap-tiap hari 100 kali. Meriwayatkan dia dari Syaikhan, ya, daripada Ibnu Umar bin Al-Khattab. Jadi maksudnya Rasulullah SAW sendiri memperbanyakkan istighfar, bukan kata 100 kali je, ya. Walaupun dalam hadis dinyatakan dengan bilangan yang tertentu 100 kali, namun di sini ianya menunjukkan kepada kasrat, ini banyak, ya, bukan setakat sekali sebut je minta ampun, tetapi Rasulullah SAW berulang-ulang meminta keampunan kepada Allah Ta'ala setiap hari, ya. 100 kali itu menunjukkan nilai yang banyak, ya, dan menyebutkan 100 itu membanyakkan jua. Tiada bagi tahdid menentukan dengan 100. Ini bukanlah terhad dengan bilangan 100 saja kita nak istighfar, nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, ya, dengan kita ulang istighfar, astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih sebanyak 100 kali. Itu bukanlah yang dimaksudkan di sini. Yang maksudkan di sini adalah memperbanyakkan istighfar dan taubat, ya, bukan setakat terhad kepada bilangan 100. Jadi itu antara kelebihan-kelebihan taubat, ya. Dan insya-Allah untuk kuliah yang akan datang kita akan sempurnakan bab ini pada menyatakan kelebihan taubat ini, ya, dan akan diterangkan nanti jenis-jenis taubat, ya, daripada taubat di kalangan orang awam macam mana, taubat di kalangan orang khawas macam mana, ya, taubat di kalangan orang khawasul khawas bagaimana. Jadi semuanya akan diterangkan nanti, ya. Baik, insya-Allah mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Tak ada? Ya, insya-Allah, mudah-mudahan kita faham, Allah Taala beri kefahaman apa yang baik itu daripada Allah, supaya kita dapat sampaikan dan amalkan apa yang kita dengar ni, ya. Dan kita berdoa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa hsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.